Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir, fa inna taysir kullu asir alayka yasir. Allahumma tambil bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Marilah kita memulakan majlis ilmu ini dengan membaca Ummul Kitab, di samping kita menghadiahkan Fatihah kepada ibu bapa kita, datuk-datuk kita, baginda Rasulullah, para sahabat, Imamul Mujtahid, jami'ul muslimin al muslimat, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama, kita memanjat rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat kepada kita, memberikan kelapangan masa kepada kita. Apatah lagi Allah berikan kepada kita sihat walafiat, dapat bersama-sama salat berjamaah, dapat bersama-sama insya-Allah untuk kita sama berkongsi ilmu insya-Allah. Jadi muslimin muslimat, inilah kali pertama sejak selepas daripada kita dicutikan 4 bulan lebih, 4 bulan lebih. Namun kita berdoa kepada hadrat Allah SWT, mudah-mudahan Allah pelihara kita, mudah-mudahan coronavirus 2019 selesai, habis, insya-Allah, doa kita. Namun hubungan kita dengan Allah tetap, Jadi untuk tidak saya melengahkan masa lagi, di tangan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ada kertas saya sediakan. Tajuk, walaupun perkara ini sudah biasa, cuba kita pertingkatkan, mungkin sudah menjadi amalan kita, kita pertingkatkan lagi, tambah lagi, mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala baik, lebih baik insya-Allah. Kita lihat di dalam kertas yang saya sediakan ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita, bersegeralah kamu untuk mengerjakan amalan-amalan baik demi untuk memperolehi keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah berikan ganjaran syurga, yang Allah sediakan syurga itu terlalu luas, bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang kita hendak di sini ialah bagaimana kita nak menjadikan diri kita menjadi orang yang semakin dekat, semakin dekat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah, qudwah, model yang contoh yang baik. Karena itulah di dalam kita nak menghampiri taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, kita melihat amalan-amalan sunnah yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta adab-adab sebelum tidur hingga kita sembahyang duha. Ini waktu, ya. Itu dah. Apa yang kita hendak sebutkan di sini ialah waktu pagi. Waktu kita malam, waktu malam kita bermula waktu malam. Yang pertama sekali, ya, sebelum tidur, apa amalan-amalan yang Rasulullah suruh kita baca? Banyak, ya. Apa yang kita sebut di dalam kertas ini, sebelum tidur bacalah ayatul kursi, ya. Bacalah ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kadang-kadang kita ni, ya, lupa. Kadang-kadang kita berat nak baca. Kalau kita mampu baca lepas ayatul kursi, ialah amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, ya. Mana amanar rasul, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat 289, 286, 285, 286. Ini kita rujuk di dalam Al-Quran, ya. Satu ayatul kursi, yang kedua amanar rasul. Kemudian kalau dapat kita baca seterusnya ialah surah As-Sajadah, ya. Tak hafal kita ambil Al-Quran. Kemudian surah Al-Muluk. Oi, banyak sangat Ustaz, ya. Ikut mampu kita. Kemudian surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, ya. Seterusnya ialah Al-Mu'awwizat. Apa makna Al-Mu'awwizat di sini? Ialah surah perlindungan, ayat perlindungan, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sehingga habis qul a'udzu birabbil falaq, sampai habis qul a'udzu birabbin nas, ya. Atau al-mu'awwizataini, dua ayat perlindungan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sampai habis, ya. Kesempatan ini juga sebelum tidur kita banyak kalau baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, jumlahnya semua 100, ya. Kemudian berdoalah sebelum tidur dan berzikirlah sebelum melelapkan mata. Mudah-mudahan Allah pelihara tidur kita, insya-Allah, ya. Jadi yang kedua kita lihat di sini, ya. Makna sebelum kita tidur, secantik-cantiknya kita di dalam keadaan ada uduk. Ada uduk, ya. Ada uduk, ambil uduk. Pergi petandah tu ambil uduk. Kemudian, ya, sebelum ambil uduk tu kita bersiwak dulu, gosok gigi dulu, ya. Bersuci, beruduk, bersiwak. Kemudian kita bersihkan tempat tidur sebagaimana Rasulullah bersihkan tempat tidur, disapu tempat tidur kita, ya. Kalau boleh berbaring di atas rusuk sebelah kanan. Sebelah kanan kita berbaring dengan menghadap kiblat, lagi cantik, ya. Kemudian kita niat, dah kita banyak baca ayat-ayat yang kita baca tadi, kita niat nak bangun malam. Terpulang kepada kita nak bangun malam, sama ada di awal, di pertengahan ataupun di akhir, ya. Berniat untuk bangun qiyamul lail di awal malam atau di pertengahan malam atau di hujung malam,
Ya, bergantung kepada kita, kemampuan kita. Ya, malah pukul 4, pukul 5 pun ada masa lagi lah, kan gitu. Seterusnya kita ambillah masa untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian selesai saja, maka kita akhiri dengan solat sunat witir. Ya, sebagaimana kita lakukan di dalam bulan Ramadan, bukan begitu ya? Pertengahan yang terakhir, ya. 2 rakaat dan 1 rakaat, kemudian 3 rakaat, 2 salam, ya. Kalau kita nak nak bangun, nak boleh juga kita solat selepas Isya, solat witir, boleh juga, ya. Boleh kita juga, ya, sebelum tidur dan sesudah tidur. Kemudian selain daripada itu, amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW, ya, kalau sekiranya kebetulan hari itu hari, ya, berniatlah puasa sunat hari Isnin dan hari Khamis, ya, hari Khamis dan hari Isnin dan Khamis, ya. Atau ini atau, ya, 3 hari setiap bulan pada 13, 14 dan 15 bulan Qamariyah, ya. Rasulullah laksanakan setiap bulan 3 hari. Bila? Ya, pada 13, 14 dan 15 hari bulan Qamariyah, bulan Islam, ya. 3 hari puasa itu dinamakan Ayyamul Baid, hari putih. Kemudian yang keempat, setelah keseluruhan kita laksanakan dah qiyamul lail dan sebagainya, kita bangun dari tidur dan berdoa, ya, kemudian selesai penyucian ya, tanda pergi tanda, cuci diri, bersiwak, beristinsaq. Ini kadang-kadang kita jarang lakukan, ya. Istinsyaq maknanya memasukkan air kita di dalam hidung, ya. Kita ambil ini sikit tu, kita sedut, jangan sedut lama-lama, nanti lemah, ya. Sedut sekadar itu, kemudian kita buang balik. Kalau berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, dia kata apa? Rupanya waktu malam syaitan tidur di dalam hidung kita, dalam lubang hidung kita, ya. Kita buatlah ikut sunnah Rasulullah SAW, beristinsyak, masukkan air ke dalam hidung, ya. Tentang fadilatnya terlalu banyak, bukan begitu. Karena itulah Rasulullah suruh kita. Dan seterusnya, ya, kita uruslah diri kita, kita uruskan diri kita. Kemudian setelah berwuduk, kita wuduk dah ada dah, ya, kita ambil wuduk, kemudian pergilah sembahyang sunat wuduk sebanyak 2 rakaat, ya. Kita sembahyang sunat wuduk sebanyak 2 rakaat. Sunat wuduk ni, kalau Bilal bin Rabah tidak tinggal sembahyang sunat wuduk, ya, boleh kita lakukan, ya, boleh kita lakukan. Bila kita ambil wuduk, kita sembahyang sunat wuduk. Bila kita wuduk, ambil sembahyang sunat wuduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza summa shalla raka'ataini lam yuhaddis bihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qala, hadis riwayat Bukhari. Apa dimaksudkan? Sesiapa beruduk seperti uduk aku ini, kata Rasulullah. Siapa yang beruduk? Ini umat dia, kita lah ni, ya. Ambil uduk seperti mana aku beruduk, lalu mendirikan solat 2 rakaat,
yang pada solatnya dia tidak bicara pada dirinya sendiri, dia tak sibuk benda-benda yang lain, ya. Dia mendirikan solat dia dengan khusyuk, solat sunat wudu, nescaya apa kelebihannya? Allah akan memberikan keampunan kepadanya atas dosa-dosa yang lalu. Ini tawaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ya. Kemudian keenam, tunailah solat. Lepas tu sunaikan solat tahajud beberapa kali yang mampu. Kita bangun malam, awal malam, pertengahan malam, akhir malam. Ya. Solat sunat boleh kita lakukan, ya, mengikut masa dan kemampuan kita. Tak boleh kita sembahyang sunat berdiri, umpamanya mungkin kemampuan kita nak berdiri lama, kita sembahyang duduk. Kita sembahyang duduk. Ya, sembahyang duduk tak apa. Cuma sembahyang duduk ni berbezalah dari segi pahalanya. Ya, berbeza dari segi pahalanya. Nak sembahyang apa? Kita pilihlah sesuai dengan masa, termasuklah solat sunat taubat dan lain-lain solat. Akhiri dengan solat sunat witir seperti mana kita sebut tadi, ya, pada malam, sekurang-kurangnya 1 rakaat atau dan maksimumnya 11 rakaat. Ya, kalau mampu. Ya, kalau tak mampu kita buatlah 3 rakaat. Tak mampu juga kita buat 1 rakaat. Ya. Okey. Kemudian kita tunggu ni nak azan nak tu. Yang ketujuh, setelah azan jawablah azan dan iqamah. Jangan dibiarkan muazzin azan kita duduk diam, kita bercakap. Ya. Kerana kebaikan-kebaikan kita menjawab, seterusnya berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wah, kita mendapat syafaat Allah SWT mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Ya. Menjawab azan hukumnya sunat muakkad. Ya, sunat yang dituntuti. Kerana itulah kita lihat hujah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Ya, apabila kamu mendengar azan, maka ucaplah seperti mana yang sedang diucapkan oleh muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar la hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Kemudian subuh, sadaqta wa baralta. Begitulah, ya. Yang ke-8, setelah selesai azan waktu subuh, solatlah sunat fajar. Ini rahsia sunat fajar ni, hebat ni. Ya. Jadi sunat paling muakkad yang baginda Rasulullah tidak tinggalkan. Ya. Ini disebut di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan ini banyak. Ya, cuma kita ambil sedikit. Apa yang Rasulullah sabda? Raka'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tengok tu. Ya. Kita tengok tak munasabah, ya, tetapi itulah ganjaran yang Allah beri kepada kita. Allah Maha Pemurah. Ya. Allah boleh berikan kepada kita. Okey, ya. Kemudian setelah itu kita dah, sama ada kita nak pergi ke masjid, nak sembahyang, pergi sesurau, ataupun kita pergi duduk berada di rumah. Ya. Apatah lagi kalau kita pergi masjid. Yang ke-9, berangkatlah ke masjid dengan hati yang tenang,
masuk ke masjid dengan dahulukan kaki kanan dan berdoa. Ya, apa yang kita sebut ini adalah perkara biasa, rutin. Cuma kita peringatkan balik, kita perbaharui balik, ya, apa yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, iza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Saya pun tengok atas tu ada, di mana ke ada, ya. Maknanya masuk ke dalam masjid, dahulu kaki kanan dan berdoa. Doa inilah yang diajar oleh baginda, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Ya, apa yang disebut di dalam hadisnya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka hendaklah dia membaca, ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu. Kita minta rahmat, rahmatlah, dengan rahmatlah kita boleh hidup, kita berada dalam situasi yang baik sekarang. Kita nak minta rahmat daripada Allah SWT lagi. Ya. Yang ke-10, solat tahiyatul masjid. Dah masuk dalam masjid tu, jangan kita tinggalkan solat tahiyatul masjid. Itu dia. Makna solat tahiyatul masjid sebelum duduk sebagai memuliakan masjid yang merupakan rumah Allah. Di mana-mana masjid, asalkan ianya nama masjid, kita semayanglah sebelum duduk tahiyatul masjid. Ya. Rasulullah menyebut solat 2 rakaat sebelum duduk. Jika salah seorang di antara kamu memasuki masjid, hendaklah dia tidak duduk hingga mengerjakan solat 2 rakaat. Maksud solat 2 rakaat di sini solat tahiyatul masjid. Okey. Apatah lagi, sebelum duduk, sebelum sembahyang tu, kita dah niat dah. Niat apa? Niat i'tikaf. Ya. Kita niat apa niat dia? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Niat dalam hati kita, ya. Aku niat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT, ya. Antara amalan semasa i'tikaf, lepas saja kita sudah sembahyang tahiyatul masjid, bolehlah kita ambil kesempatan sebelum azan subuh ke, ya, dengan apa? Dengan solat-solat sunat. Ya, banyak solat-solat sunat. Kalau belum kita solat sunat uduk, ya, boleh solat kerana Allah, namakan solat sunat mutlak. Bila-bila masa sembahyang 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat. Ya, termasuklah juga ialah kesempatan menunggu azan untuk kita membaca dan tadabbur Al-Quran, ambil Al-Quran di rak-rak tu kita lihat pun dapat pahala. Apatah lagi baca, bukan begitu, ya. Mungkin ada masa lagi kita berzikir, bertasbih, bertahmid, berzikir, bertasbih, bertahmid, alhamdulillah, subhanallah. Hauqalah. Apa makna hauqalah di sini? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu namakan haqalah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Yunus di riwayatnya, ya. Nabi Allah Yunus ni, ya, dia memang berdakwah kepada kaum. Ketika kadang-kadang mau kaumnya tak mau nak terima, ya. Bukan maknanya dia lari, dia dakwah, ya. Dia nak musafir, naik kapal, ya. Kapal tu dah penuh orang dah.
Tiba-tiba ombak besar, jadi kapal ni mungkin karam, jadi undilah. Undi jatuh pada Nabi Allah Yunus. Undi kedua jatuh dia, undi ketiga jatuh pada dia. Akhirnya keputusan dia kena buang dalam laut. Kalau kita macam mana agak-agaknya waktu itu, buang dalam laut. Rupa-rupanya di dalam laut itu ikan nun, ikan al-hut, ikan yang besar tu menanti di pongapnya. Di dalam Al-Quran disebut, ya, seandainya Nabi Allah Yunus itu tidak berzikir la ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin. Hafal tak tuan-tuan? Hafal tu, ya. Nabi Allah Yunus la ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin. Seandainya Nabi Allah Yunus itu tidak menjadikan zikir wirid dia la ilaha illa anta, nescayalah dia berada di dalam ikan nun itu sehingga hari kiamat. Itu disebut dalam Quran. Termasuklah selain itu ialah taqdis, ya, tahlil la ilaha illallah, istighfar, bersalawat, berdoa, muhasabah diri, hadir majlis ilmu, mungkin kalau waktu subuh, ya, hadir majlis ilmu, memahami hadis dan sebagainya. Okey, ya. Kemudian yang ke-11, dua pula yang ke-11 ni, ya, 12 lah ni. Menunaikan solat sunat fardu subuh berjamaah. Hadis daripada Uthman bin Affan betapa hebatnya solat sunat subuh, ya, ganjarannya. Hadis diriwayatkan daripada Uthman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kulluh. Ya, maksudnya apa dia? Siapa yang solat isya, tengoklah kedudukan isya dengan subuh hebat, secara berjamaah seumpama dia telah solat separuh daripada malam. Separuh daripada malam tu, ya, bukan senang separuh malam tu kita sembahyang isya tu, kita sembahyang pahalanya, ya, sembahyang berjamaah isya. Dan siapa yang solat subuh berjamaah seumpama dia solat sepanjang malam. Solat subuh berjamaah, salah orang itu sepanjang malam solat, hebat, ya. Solat jamaah menurut mazhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah, orang lain buat kita tak payah. Itu, ya. Fardu kifayah kena ada, kalau tidak semua berdosa. Bagi semua lelaki yang mampu dan bermukim, saudara Rasulullah, solat berjamaah itu lebih besar pahalanya daripada solat sendirian seorang diri. Berapa ganjarannya? 27 ganjaran. Ya, kita orang bagi RM1 dengan RM27, RM25, tentulah kita pilih RM25, RM27, ya. Dalam riwayat hadis yang lain ada menyebut 25 ganjaran, ya. Al-Hafiz Ibn Al-Hajar, ini tokoh hadis, menyimpulkan 27 ganjaran bagi solat yang dibaca secara jahar, dibaca secara kuat, iaitu subuh, maghrib dan isya. Itu pandangan dia. Manakala 25 ganjaran pula pada solat sir, zuhur dan asar. Tak apalah, itu pandangan dia. Daripada Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, bahawa Nabi SAW bersabda, man shalla lillah arba'i yawman fi jama'atin yudrikuhu takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Hadis riwayat daripada Tirmizi. Barang siapa yang solat kerana Allah, kita solat kerana Allah, bukan kerana yang lain, ikhlaskan hati kita. Selama berapa lama?
selama 40 hari secara berjamaah dalam keadaan dia tidak pernah terlepas takbiratul ihram. Maknanya imam takbiratul ihram, kita pun sama takbiratul ihram 40 hari. Ya, akan ditulis baginya 2 pelepasan. Ya, imam sembahyang angkat takbir, dia pun angkat takbir. Jangan dia dulu takbir daripada imam. Imam takbir dulu, barulah dia takbir. Apa? Pelepasan dari api neraka. Masya Allah. Ya, terlepas daripada api neraka. Dan pelepas daripada sifat munafik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saff al-awwal thumma la yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjiz. Ya, lastabaqu ilahi walau ya'lamuna ma fil atabah was-subhi la'atauhuma walau habwa. Minta maaflah, tulisannya cik-cik tak nampak ya. Apa yang maksudnya? Andai kata orang tahu, orang tahu, bukan orang-orang tahulah. Andai kata orang tahu apa yang terdapat di dalam azan dan saf yang pertama. Kan itu kan azan ni hebat di sisi Allah. Ya, rebut nak jadi azan, tapi kita sudah ada tentukan bukan begitu. Allahu akbar. Seandainya orang tahu apa kebaikan menjadi orang yang azan dan duduk di saf yang pertama, duduk saf yang pertama tu, ya, tak apa, kita dalam keadaan coronavirus 2019 ni kan, sekarang 2020. Kadang mereka tidak mendapatkannya, tak dapat peluang untuk datang untuk azan, satu untuk datang saf yang pertama, ya, kecuali dah semua sekali nak duduk di depan saf yang pertama, berebut atau nak jadi nak azan, kecuali dengan cara berundi di antara mereka. Begitulah hebatnya, ya, begitulah hebatnya kebaikan azan dan berada saf yang pertama. Pasti mereka mengundinya. Andai kata mereka tahu apa yang terdapat di dalam hal melakukan solat, pasti mereka belum mendapatkannya. Bukan begitu. Andai kata mereka tahu apa yang terdapat di dalam solat isya dan subuh, ni yang kita maksudkan ya, pasti mereka akan mendatangi ke masjid meskipun dengan merangkak. Begitulah hebat. Nak kejar tu, tak tinggal isyak dan subuh, bukan begitu. Itu hebat. Okey, selesai maknanya kita lepas daripada itu, lepas daripada sembahyang sebagainya. Ni yang kedua belah, berzikir selepas solat subuh. Selain daripada kita ikut imam, berzikir subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Ya, beristighfar, berwirid, bertasbih, baca Quran, baca ilmu, membaca doa ma'thur. Apa makna doa ma'thur? Doa yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Ma'thur, ya, doa itu berkesan daripada Rasulullah SAW, ya. Itulah setengah-setengah dari kalangan kita, ya, membaca doa-doa al-ma'thur yang dikumpul oleh almarhum Hasan al-Banna yang dinamakan al-ma'thurat. Ya, kalau ada kita bacalah, bukan begitu. Menurut Imam Al-Ghazali, pengisian selepas subuh hingga terbit matahari. Hingga terbit selepas subuh hingga terbit matahari. Antaranya bertafakkur. Maknanya bertafakkur di sini ialah melihat mana kita banyak kelemahan-kelemahan. Tafakkur bukan tafakkur tu kita apa nama orang kafir meninggal dunia kita tafakkur menghormati, bukan begitu. Tafakkur maknanya daripada kita berfikir. Dan muraqabah. Ini kita lihat. Tafakkur tentang akhirat, bagaimana sembahyangku.
bagaimana ya, kita pun kena nilai diri kita, muhasabah tentang dosa kita, tentang kesalahan-kesalahan, kejahatan, kecuaian dalam ibadat. Mungkin ada kelemahan-kelemahan ibadat kita berbanding ibadat waktu kita sihat segar. Ini sudah sampai umur 90-80 tahun, serba-serbinya tak mampu kita lakukan, dengan sakit lutut dan dengan sakit pinggang lah sebagainya, ya. Dan mengambil langkah memperbaiki dari masa ke semasa mungkin, ya. Kemudian muraqabatullah, ini dalam tasawuf ni, ya, pemantauan dan pengawasan Allah sentiasa kepada kita, sembahyang kita, makan kita, setiap perjalanan hidup kita, Allah pantau. Allah pantau, ya. Allah ada CCTV, bukan kita aja boleh buat CCTV tak? Oh, ya. Allahu akbar, ya. Kejap lagi. Okey, kemudian yang ke-13, solat sunat isyraq, syuruk waktu syuruk, ya. Kemudian yang ke-14 saya nak sebut sini, ya, kerana waktu azan kita pentinglah. Okey, ya. Ni yang ke-14 yang terakhir ni ialah solat sunat duha. Jangan kita tinggalkan, ya. Waktunya apabila matahari naik pada waktu pagi sekadar satu galah tingginya, iaitu 20-30 minit selepas terbit matahari. Senang aja sekarang ni, terlalu mudah, ya. Waktu duha ada di dalam handphone kita masing-masing, waktu duha. Tempohnya hingga tergelincir matahari sebelum masuk waktu zuhur. Boleh kita lakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, ya. Kebaikan solat duha yang dipahami dari hadis antaranya dimurahi rezeki. Rezeki, ya, Allah beri. Ataupun kita banyak membaca surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, ya. Kemudian dihapuskan dosa kita, itu solat duha. Terhindar dari kelalaian dan sedekah bagi segala anggota, ya. Apa yang kita lakukan itu merupakan sedekah, ya. Tunduk, bangkit, sujud dan sebagainya, ya. Niat dia apa? Sahaja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, ya. Pada rakaat yang pertama, diterangkan juga pada rakaat yang pertama, selepas Fatihah bacalah surah Asy-Syams, ya, atau surah Al-Kafirun. Duha bacalah surah Ad-Duha, ataupun terpulang nak baca Fatihah pun, ya, ataupun Ikhlas. Kemudian kita bacalah doa yang diajar oleh ulama. Jadi begitulah, ya. Kuliah kita sekadar untuk kita ingat balik, ya. Mudah-mudahan amalan-amalan kita sentiasa meningkat dengan meningkatnya usia kita, ya. Ya Allah berikan peluang kepada kita sebelum kita diambil oleh Allah nyawa kita, insya-Allah. Ini antara doa-doanya, ya, doa-doa. Jadi azan pun dah nak masuk. InsyaAllah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nur ilmik wa ab'idna syan bi rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.